Salam sejahtera, nama saya Heri Anderson Marudin, pemegang kad matriks yang bernomor D202010903057. Hari ini saya akan menyampaikan pengucapan awam saya yang bertajuk Cabaran Pembelajaran Atas Talian di Malaysia. Pembelajaran atas talian menjadi sesuatu yang tidak asing lagi buat kita semenjak wabak COVID-19 melanda dunia. Hal ini telah menyebabkan para guru dan murid secara drastik perlu mengubah proses pengajaran dan pembelajaran dengan melakukannya secara atas talian. Pembelajaran atas talian boleh didefinisikan sebagai suatu proses penyampaian ilmu yang dijalankan melalui platform digital seperti Google Meet, Zoom, Google Classroom, dan sebagainya. Platform untuk menjalankan pembelajaran atas talian terlalu banyak. Namun, untuk melaksanakannya tidaklah semudah seperti yang kita sangka kerana terdapat kekangan atau cabaran pembelajaran atas talian yang perlu dihadapi. Antara cabaran yang ketara di Malaysia adalah ketiadaan peranti untuk pembelajaran, persekitaran yang kurang kondusif, tahap kemahiran penggunaan teknologi oleh guru, dan sikap para pelajar sendiri ketika sesi pembelajaran atas talian dilakukan. Cabaran yang pertama adalah ketiadaan peranti atau gadget ketika pembelajaran atas talian dilakukan. Pandemik COVID-19 ini telah memberikan kesan yang amat dahsyat kepada semua orang, terutamanya kepada golongan yang kurang berkemampuan. Sejak kerajaan mengisytiharkan penutupan sekolah dan pembelajaran dilakukan melalui atas talian, ramai ibu bapa yang mula rasa resah. Tidak semua ibu bapa berkemampuan membeli peranti atau gadget untuk semua anak mereka yang bersekolah. Oleh itu, anak-anak mereka perlu berkongsi peranti secara bergilir-gilir untuk menyertai kelas atas talian. Perkara ini menjadi antara cabaran pembelajaran atas talian yang terbesar dalam bidang pendidikan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP kerana ia menyebabkan ada pelajar yang ketinggalan dalam pembelajaran mereka. Cabaran yang kedua ialah suasana yang kurang kondusif. Keluarga yang memiliki rumah yang selesa pasti tidak akan merasai masalah ini. Lain pula bagi golongan yang tinggal di rumah yang sempit dan perlu berkongsi bilik bersama adik-beradik yang lain sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Hal ini pasti menjadi antara cabaran pembelajaran atas talian buat mereka. Tambah-tambah lagi pelajar yang akan menghadapi peperiksaan yang besar seperti SPA, STPA dan sebagainya. Suasana riuh di rumah, ruang belajar yang tidak selesa akan menyebabkan mereka sukar untuk memberi tumpuan ketika sesi pembelajaran atas talian dilakukan. Selain itu juga, terdapat segelintir ibu bapa yang seolah-olah tidak memahami dan memberi tugasan rumah ketika anak mereka perlu menyertai kelas atas talian. Perkara ini akan mengundang kepada tekanan dan menghilangkan motivasi untuk belajar dalam kalangan anak mereka. Cabaran yang ketiga pula ialah kemahiran guru dalam menggunakan teknologi digital. Seperti mana yang kita tahu, tidak semua warga pendidik di Malaysia ini mahir dalam bidang teknologi kerana ada dalam kalangan mereka yang sudah berusia dan tidak terdedah dengan teknologi digital pada masa kini. Ini adalah salah satu cabaran pembelajaran atas talian yang perlu dihadapi oleh guru-guru untuk melaksanakannya kerana ia mengambil masa yang agak lama bagi guru yang kurang mahir dalam aplikasi atas talian untuk menyediakan bahan-bahan mengajar yang lengkap dan mampu menarik perhatian para pelajar yang mereka ajar. Cabaran yang terakhir iaitu yang keempat pula ialah sikap pelajar itu sendiri ketika sesi pembelajaran atas talian sedang berlangsung. Tidak dinafikan ketika pembelajaran bersemuka, ada sesetengah pelajar yang tidak memberi tumpuan ketika guru mengajar. Ini kan pula ketika sesi pembelajaran atas talian. Baru-baru ini, viral satu kisah seorang guru yang menanti penyertaan pelajar ketika sesi pembelajaran atas talian. Namun, tidak seorang pun yang menyertai kelas tersebut. Kecewa melihat sikap pelajar yang tidak berdisiplin dalam menuntut ilmu. Bukan itu saja, ada juga dalam kalangan pelajar yang sertai kelas atas talian seperti Google Meet hanya sekadar untuk memenuhi jumlah kehadiran. Hakikatnya, di sebalik kamera yang sengaja dimatikan, mereka melakukan kerja-kerja yang tidak berkaitan dengan sesi pembelajaran itu. Selain itu, ada juga sesetengah pelajar yang sengaja buat aksi yang melucukan ketika kelas atas talian sedang berlangsung untuk menarik perhatian yang lain sehingga rakan sekelas tidak lagi fokus pada guru yang sedang mengajar. Hal ini akan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran
serta akan menyebabkan masa tidak mencukupi. Bagi menutup tirai pengucapan awam saya ini, setiap pihak sama ada guru, pelajar maupun ibu bapa mestilah bekerja sama dalam mengatasi setiap masalah yang wujud agar pembelajaran atas talian menjadi satu kaedah yang berkesan dalam menyampaikan ilmu tanpa menyebabkan sesiapapun ketinggalan dalam pelajaran. Sekian, terima kasih.